Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ialah episod yang kedua untuk Knots Working and Heights. Bahagian yang pertama hari tu kita dah tengok knots yang pertama figure of 8, okay. Kita dah belajar macam mana cara nak buat figure of 9. Lepas tu kita dah habis sampai yang ketiga, Alpine Butterfly. Knots yang keempat yang kita akan bincang pada hari ini ialah kita panggil sebagai clove hitch. Okay. Clove hitch ada beberapa kelebihan yang mana dia merupakan salah satu ikatan yang paling mudah untuk dibuat antara ke-6 ikatan yang ada. Okay. Kita boleh adjust ikatan ini ataupun knots ini tanpa perlu membuka ikatan tersebut. Okay. Boleh gunakan sebelah tangan sahaja untuk buat ikatan, dan yang paling penting ikatan ini dia sangat-sangat menjerut, dan bila dia jerut dia tak boleh nak buka lah ataupun susah untuk dibuka. Okay. Kelemahan untuk kita punya clove hitch ini, kadang-kadang bila kita salah ikat ataupun ikat tak sempurna, dia boleh tercabut ataupun slipping. Okay. Agak tidak efektif untuk kita nak ikat bahan ataupun benda-benda yang berbentuk segi empat ataupun benda yang bukan bentuk bulat lah. Okay. Jamming if heavily load. Kalau kita letak ataupun kita beri bebanan yang sangat kuat pada kita punya ikatan clove hitch, memang susah nak dibuka. Sebab apa? Tali itu akan menipis dan akan mengetat dengan kuat sekali lah. Apa tujuan kita gunakan clove hitch? Kita gunakan dia untuk hoisting sebagai tagline, dan selalu kita gunakan kita panggil ikatan clove hitch ini untuk membuat ataupun kita panggil sebagai nak mengangkat ataupun kita nak lock benda-benda yang berbentuk silinder, bulat dan sebagainya. Nak buat ikatan, nak pasang kanopi, nak pasang hammock, nak pasang kemah dan sebagainya, sangat sesuai untuk kita gunakan clove hitch inilah. Baik, cara ikatan clove hitch, selalunya kita akan gunakan kayu atau sebagainya. Okay. Kita akan hang rope from the support, loop around, kita create satu bentuk X dekat kawasan sini. Kita ada kawasan X dekat sini, dan hujung tali yang bawah akan masuk daripada bawah ke atas membentuk ikatan clove hitch. Okey, itu kalau kita ikat pada objek. Tapi kalau sekiranya kita tak ada objek nak diikat, ataupun kita objek itu mungkin hujungnya terbuka, kita boleh sarung daripada depan. Okey, tuan-tuan boleh gunakan kaedah ini. Okey, contohnya saya tunjuk kat sini. Okey, kita ada satu tali. Okey, tali ini. Okey, tali kita akan buat satu loop pertama bertindih daripada depan. Satu lagi loop akan pada sebelah dia, tetapi loop ini berlainan tindihan. Satu tindih dekat belakang, satu tindih dekat depan. So, nak jadi clove hitch, kita hanya perlu cantumkan. Okay? Cantumkan. So, ini merupakan ikatan clove hitch. Maknanya kalau saya masukkan tangan dekat sini, ikatan itu akan membentuk sama macam kita buat kaedah tadi. Okay? So, maknanya kalau ikut yang gambar tadi, cara dia buat, kita ada lengan kat sini. Okay? Hujung tali masuk, kita akan buat satu bentuk X dekat bahagian tangan dekat sini, nampak X? Okey, X. Hujung tali bawah akan masuk celah-celah X dan keluar dekat celah-celah X ini. So, ini merupakan ikatan yang kita panggil sebagai clove hitch. Okay, so kita boleh adjust dia punya kekuatan ataupun kepanjangan dan sebagainya tanpa perlu kita longgarkan kita punya knots ini. Okey, itu merupakan ikatan clove hitch. Baik, seterusnya kita ada ikatan yang kelima. Nama ikatan yang kelima, nama dia ikatan single bowline. Single bowline, ikatan ini kita gunakan dia untuk pelbagai cara atau pelbagai kaedah, antaranya ialah untuk rescue operation. Okey, kita boleh gunakan dia sebagai tali untuk menarik mangsa. Okay. Boleh gunakan dia untuk menarik ataupun untuk sambung objek, sama ada tali, kita panggil tiang mungkin, kita mungkin ada pokok, tangga dan sebagainya. Okay. Dan ikatan ini dia boleh digunakan untuk menggantung barang-barang, contoh hammock ke, ataupun mengikat bot ataupun kuda dan sebagainya. Sebab apa? Ikatan single bowline dia tidak mudah tercabut. Okey, lepas tu dia senang untuk kita buat dan tidak akan
jam. Dia tidak akan menjerut. Sebab apa? Dia ada satu knot yang menghalang daripada tali itu untuk tersangkut dan melekat dan sebagainya lah. Cuma masalah pada kita punya single ball line ini, kita tak boleh nak adjust dia sekiranya tempat itu ada load. Tali tengah tegang, nak adjust dia punya knots tak boleh. Okay? Dan kadang-kadang ikatan single ball line ni dia boleh tercabut. Dia boleh cabut sebab apa? Hujung sebelah sini dia boleh terlucut. So untuk memastikan tidak boleh terlucut, hujung tali yang bebas iaitu free line itu mesti kita buat, kita panggil stopper knot. Contoh kita panggil ikat bodoh je lah. Ikat, orang Melayu panggil ikat bodoh lah. Orang putih kata overhand punya knots. Okay, so ini kita panggil sebagai single ball line. Cara nak buat single ball line, tali yang pertama kita akan buat loop. Hujung tali yang pertama ini akan masuk celah-celah loop. Dia akan pusing dekat bahagian belakang tali utama, keluar balik tali dekat loop yang asal tadi dan tarik, pegang kedua-dua tali ini dan tarik rapatkan. Jadi kita akan nampak seolah-olah ada figure of 8 dekat sini, lebih kurang. Cara yang selalu saya buat, apa dia? Yang pertama sekali saya akan bahagikan tali ini kepada dua bahagian. Okay, dua bahagian, satu bahagian yang panjang, satu bahagian yang pendek lah. Okay, tali yang perlu kita buat loop ialah tali yang panjang. Okay, kita akan buat satu loop tali yang panjang. Okay, loop macam ini. Okay, kita dapat satu loop dan satu tali. Tali yang ada ini akan keluar daripada lubang belakang, okay, dan pusing ikut tali utama dan masuk balik dalam loop yang asal. Okay, pegang kedua tali dan kita akan tarik rapat. So ini merupakan kita panggil sebagai single ball line. Cuma kelemahan yang cakap tadi, kemungkinan besar yang ini boleh terlucut. So kita nak securekan dia, kita panjangkan sedikit. Okay, kita punya tali ini. Okay, kita buat balik. Kita masukkan. Okay, dan kita tarik sampai panjang sikit. Yang hujung sini kita akan buat ikatan overhand. Okay, ataupun kita panggil sebagai ikatan untuk stopper knot lah. Okay, kita akan masukkan dan kita akan matikan dekat sini. Hujung tali ini kita akan buat stopper knot untuk elakkan daripada tali itu terlucut keluar. So ikatan dia akan jadi macam ni. Okay, sama juga, tetapi hujung seperti kita akan pasang stopper knot untuk elakkan tali itu masuk ke sini lah. Okay, alright, ini merupakan ikatan yang kita panggil sebagai single ball line. Baik, seterusnya kita ada ikatan yang terakhir. Ikatan yang terakhir yang kita nak bincang pada hari ini kita panggil sebagai ikatan double fisherman. Double fisherman ikatan yang agak tricky nak buat. Sebab apa? Ikatan ini dia memerlukan dua tali. Tetapi hari ini kita ada satu tali saja. So kita pakai satu tali saja. Okay, satu tali saja. Alright. Tujuan untuk kita punya ikatan ini ialah kita nak sambungkan dua tali yang sama saiz, sama jenis, sama kekuatan. Okay. Kita bolehkan gunakan dia untuk backup line. Sekiranya ada tak ikatan-ikatan yang penting, kita boleh gunakan dia untuk backup sekiranya takut putus dan sebagainya. Dan juga kalau nak buat kerja-kerja yang melibatkan kita panggil sebagai search and rescue. Okay, mungkin tali tak cukup panjang, mungkin mangsa jatuh jauh dalam, kita nak sambung tali, kita boleh gunakan kaedah ini. Boleh dibuat dengan senang kalau kita faham konsep dia. Lepas tu dia sangat-sangat compact dan sangat-sangat strong. Itu kelebihan dia. Cuma kekurangan dia, salah buat dia boleh tercabut. So nak buat kena tahulah cara dengan sebenarnya. Okay. Dan bila kita tarik atau kita beri bebanan yang sangat berat ataupun yang sangat kuat, dia boleh jam. Sangat, bukan jam sikit-sikit tuan-tuan, memang jam yang sangat teruk dan memang sangat-sangat sukar untuk dilepaskan lah. Okay, so cara yang kita nak buat, yang pertama sekali kita tengok tali kita gunakan satu tali warna merah, satu tali warna biru. So yang pertama, tali merah ini akan melilit tali yang warna biru sebanyak 2 pusingan dan masuk tarik ke hujung. Tali biru akan buat benda yang sama, masuk sebelah sini dan dia akan buat dua loop dan dia akan tarik ke luar. So ini ialah bentuk awal kita punya double fisherman untuk
beri bentuk yang lebih jelas, kita perlu tarikkan dia dengan rapat. So, ini yang akan menjadi kita panggil sebagai tempat binding kedua-dua tali tersebut lah. Okey, so saya tunjuk pada tuan-tuan. Yang pertama, kita akan ada dua hujung tali. Okey, so sebab saya tali satu saja. So, dua hujung tali kita tarik rapat. Okey, dua-dua macam ni. Okey, lepas tu kita akan pastikan satu hujung tali kita gunakan dia untuk mengikat tali yang lagi satu. Okey, buat dua loop. Satu, dua. Okey, tali akan masuk daripada hujung dan tarik ke luar. Okey, tarik rapat. Okey, so tali yang ni pun sama juga. Gunakan dia untuk membuat loop yang sama pada tali yang lagi sebelah lah. Okey, pusing dua pusingan, tarik dan rapatkan. Okey, so kita dapat dua bentuk yang lebih kurang macam ni. Okey, so cara nak selesaikan dia, kita akan tarik rapat. Okey, so tarik rapat, kedua-dua tali ini telah bersambung. So cara nak cek betul tak betul, dia mesti ada satu bahagian permukaan yang rata dan satu bahagian belakang yang permukaan dia ada 2x. 1, 2. Okey, so tarik dengan rapat. So ini merupakan kita punya double fisherman. Alright, habis ke-6 kita punya knots pada hari ini. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam confused dan sebagainya, boleh pause balik ke belakang, rewind balik ke belakang, tengok dekat bahagian kita punya cara macam mana kita nak ikat tadi, ataupun tuan-tuan boleh tengok video saya buat tadi, demo yang saya buat tadi, untuk menentukan sama ada ke-6 knots ini tuan-tuan boleh buat ataupun tidak lah. Once kita dah kuasai ke-6 knots ini, banyak benda kita boleh buat dan banyak benda yang boleh kita panggil sebagai boleh aplikasikan lah, sebab knots ni dia banyak kegunaan dan sangat berguna lah kalau untuk buat aktiviti di luar seperti camping dan sebagainya lah. Itu sahaja yang boleh saya share pada hari ini. Okey, harap video ini bermanfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video yang akan datang lah. Bye.